Cipta kenangan, itu dia topik kita pada hari ini. Dan hari ini kami berdua nak cipta kenangan bersama dengan anda dan 3 orang tetamu di studio. Awak sudah bersedia untuk cipta kenangan hari ini? Okey, baik. Kita bersama dengan tak lain tak bukan Puan Nurlia Ghani ataupun lebih mesra dipanggil Mama. Selamat datang Mama. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Tiap kali jumpa Mama kita akan tersenyum je sebab Mama pun tak lokek dengan senyuman. Baik, dan kita juga bersama dengan Syiha Zikir. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Macam mana Uyaina kita? Sihat. Tak sabar nak tahu bagaimana awak cipta kenangan. Dan sudi yang terakhir kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad, seorang perunding motivasi yang tak asing lagi di studio wanita hari ini. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Okey, program ini memang banyak kenangan. Tadi doktor dah sempat cipta kenangan bersama di sini. Dah selfie terlebih dahulu. Ya. Okey, baik. Bila bercakap mengenai cipta kenangan, kita sentiasa mengaitkannya dengan momen-momen yang sangat indah. Tetapi sebenarnya kenangan ada yang indah, ada yang kurang indah pun ada kan. Memang hidup kita ni penuh dengan kenangan. Jadi nak mulakan dengan Mama dahululah. Mama, bila bukan nak cakap Mama tua, mungkin Mama muda di hati ya. Okey, kalau bila kita cakap dengan macam otak ya, betul. Bila saya duduk dan berbual dengan arwah nenek saya pun, dia sentiasa berkongsi kenangan dia sewaktu dia kecil ataupun banyak cerita dia kan. Jadi bagi Mama sendiri, bila cakap mengenai kenangan, apa yang selalunya terlintas di fikiran Mama? Pasti banyak sangat kenangan, tapi beberapa yang Mama boleh kongsikan pada hari ini? Buat masa ni kalau kita ni yang dah berumur-umur ni, kenangan kita masa kita dulu lah. Especially muda dululah. Tapi Mama sentiasa muda. Muda di hati. Tapi nak tahulah Mama yang muda dulu tu macam mana, sebab kita pun nak tahu kenangan masa muda. Okey, kat sekolah Mama macam manalah kenangan sekolah kalau boleh kongsikan. Sebenarnya kalau masa Mama ni remaja lah maknanya kan. Boys sikit. You ke Mama? Ya. Takutlah yang lain. Tapi tak banyak kawan, tak pandai berkawan. Pasalnya ini buka memory lah pula. Memory lah. Mama ni adik-beradik ramai, 11. Mama nombor berapa? Saya nombor 5. Nombor 5. Kakak lah juga tu. Jadi kita ni lasak sikit kan. Jadi mak saya seorang guru. Dulu tak boleh bebas. Dulu kawasan rumah tu pagar kena rantai. Kena rantai. Saya suka berjalan, suka ikut orang. Tak boleh terlepas tu dia ikut orang. Tapi tak ada gambar time tu Rina nak tengok tu. Mungkin ada mungkin ada gambar. Itulah sayangnya saya masa kecil-kecil remaja tak banyak lah. Dulu kita bukan macam sekarang ya. Susah nak kamera. And then kalau nak simpan gambar kena cuci gambar kan. Buat sekarang kita ambil snap dah boleh masuk memori dah. Itulah kalau banding dulu dengan sekarang ni, Mama memang jauh lah kata orang. Beza. Saya tak becok lah macam sekarang kan. Pasal kami banyak cakap sikit kena cubit dengan mak. Memang mak saya arwah tu garang. Yes, orang dulu ekor mata je kita dah takut dah kan. Macam tu. Tapi sekarang ni kalau tengok Mama di social media, di Instagram khususnya, wah, selalu selfie. Banyak gambar yang dikongsikan. Macam Umi saya juga. Saya kira usia sekarang ni tak menentukan sama ada kita nak cipta kenangan talian ataupun tidak. Setuju? Kalau macam Syiha macam mana? Ada tak kena rantai rumah tu? Nak rantai ke tidak? Risau. Pagar rantai tu di pagar. Macam saya. Okey, macam Syiha pula nasib baik tak ada lah ya. Adegan-adegan rantai tu. Nasib baik lagi tak ada. So macam Syiha ni memang seorang yang sangat suka bergambar sebenarnya. Tengok doktor. Biasanya kalau bergambar mesti terkaitkan dengan perempuan kot. Saya rasa kebanyakan perempuan yang ambil gambar. Macam Syiha suka ambil momen-momen yang macam kalau Syiha duduk kat rumah kan, macam Syiha duduk dengan mak. Kalau mak kan tengah
kat mana-mana je lah. Dia tengah... Kita gambar apa tu? Alamak. Syihah? Oh, yang ni Syihah dengan Abang Azan. Azan scan. Nampak tak? I dulu I pergi buat show. Pada umur Syihah time ni rasanya 9 tahun. Buat dinner show dengan Abang Azan. Pulang scan. So, waktu baru-baru ni Syihah ada kesempatan untuk berduet dengan beliau. Wow. So, Syihah macam nasib baik. Ada ambil gambar dulu waktu 9 tahun. Nampak itu tak? waktu 9 tahun? 9 tahun. Sekarang berapa? Sekarang, Sama. Yes. Jangan takut nak berjemput. Kan? Okey. So, itulah pentingnya kenangan. Sama juga waktu saya kat rumah tu. Kadang-kadang nampak mak tengah macam... Itulah yang kita snap kan? Kan? Waktu berdengkur macam... Tadi tu saya akan ambil video. Kecing. Alah. Dikot. Alah, comel-comel. Itu simpan. Lemak dah pecah rahsia, Mak. Maaflah. Maknanya gambar tu bakal dikongsikan nantilah sebab Mak dah tahu. Alamak. Tak, saya akan simpan janji. Kalau tak, nanti takut Mak rantai. Rantai rumah, bukan rantai orang. Apa agak. Pasal kita adik-beradik ramai. Mak tak bagi keluar, maknanya macam anak ayam bersepah nanti kan. So, tutup pagar. Rantai tak boleh lagi kita keluar kan. So, mainlah dengan adik-beradik. Main celah-celah pokok ubi. Rumah saya dulu tu adalah buat kebun sikit. Dekat celah batas tu lah kami main. Tak boleh keluar. Seronok dengan cerita. Dulu. Baik. Jadi sekarang kita rindu benda tu. Kan. Sekarang mana nak rasa. Sekarang semua pegang handphone. Anak-anak saya pun macam dia ingin sangat nak macam itu hari anak saya planning hari raya kita nak pergi sewa satu chalet ke apa kita ramai-ramai suasana kampung. Yes. Tapi kan Mama Syihah, Sugi, Doktor, ini yang kita cakap nak cipta kenangan, memori terindah ni. Kadang-kadang ya betul kita boleh simpan dalam memori ingatan kita. Ya, betul. Tetapi alangkah indahnya lebih lagi kalau kita ada secara fizikal ataupun secara maya yang kita boleh lihat tiap kali kita teringat kenangan tu. Mungkin Doktor boleh kongsikan betapa pentingnya sebenarnya untuk kita sebagai manusia ni Allah berikan kita ingatan dan memori, tetapi juga perlu untuk kita orang kata pandai menggunakan apa yang kita ada supaya memori itu tak dilupakan. Baik, topik menarik betul hari ini dengan Mama Celoteh. Seronok Syihah dengar Celoteh, cerita. Saya duk tunggu bilalah giliran Celoteh kan. This is your moment to shine. Okey, bila kita bercakap tentang memori, cipta kenangan, dia tengok sama ada kenangan itu membawa kepada kita sesuatu yang baik atau yang buruk. Contoh, ada orang bila dia terkenang, maka dia jadi stres, jadi depres, jadi nak marah, jadi trauma, maka kenangan itu tidak bagus untuk dia. Tetapi ada kenangan yang membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, keseronokan, kegembiraan. Maka itulah kenangan yang perlu disimpan. Contoh misalnya, kadang-kadang kan Mama kan bila kita dah hidup berkeluarga, suami isteri, tiba-tiba pasangan kita dah tak ada. Ada orang bila tak ada pasangan, buka almari, tengok baju menangis, buka album, tengok gambar menangis. Kan berbulan-bulan masih tak boleh keluar daripada situasi itu. Jadi macam mana? Memang kenangan itu bagus. Tetapi kenangan itu membawa dia sukar untuk keluar melalui hidup yang normal. Okey, jadi oleh sebab itu biasa kalau orang datang pada saya kata apa perlu dibuat? Ambil semua baju ke gambar ke hadiah apa yang ada pasangan tu, letakkan dalam satu beg, 2 beg, masuk dalam stor, simpan dulu beberapa bulan. Supaya dia tak nampak di mata dia. Sebab kenangan itu membawa kepada sesuatu yang negatif pada ketika itu. Tapi bila dia dah boleh move on, dia dah boleh hidup biasa apa semua, dia boleh buka balik benda tu, tak lagi merasa ke satu tekanan atau kesedihan, okey, dah boleh dah. Jadi sebab tu kadang-kadang kenangan-kenangan, gambar-gambar kenangan ni bagus. Sebab bila bagus dia, kita akan mengenang jasa baik dia, kehidupan indah bersama-sama waktu muda-muda. Kadang-kadang kita bergaduh laki bini ni perkara biasa, betul tak Mama kan? Perkara biasa bergaduh. Kan? Macam mana nak pujuk hati? Tengok balik gambar-gambar lama. Kan? Yang baru kahwin dulu kan, susah payah sama-sama dulu. Ketika itu datang balik rasa kasih, rasa sayang, pelan-pelan pergi pujuk pasangan kita. Jadi ini penting ni, kenangan ni perlu diabadikan, perlu
disimpan sebab ada kegunaannya pada waktu-waktu tertentu. Sebab tu every moment is important. Betul. Kan orang kata we have to create moment. Betul. Kan? Tetapi tadi tu tips doktor sendiri ke kalau nak pujuk isteri doktor tengok album. Yaina dengar je. Itu taking note. Doktor buat ke? Buat kadang-kadang kan bila bergaduh menyendiri tu tengoklah sikit gambar-gambar lama tu kan. Juga kadang-kadang bila bergaduh ni kita perlukan sesuatu yang untuk mengingatkan kita kenapa kita bersama dengan pasangan kita at the first place. Dan saya simpan kenangan bila isteri melahirkan anak, saya simpan. Sebab apa? Itulah saat yang saya betul-betul menangis melihat bagaimana susahnya. Jadi Yohana pastikan ada kenangan itu untuk suami. Suami saya menonton siaran hari ini. Saya akan ingatkan Raja Syaira. Dan tadi doktor juga ada bercakap mengenai kenangan apabila kita kehilangan seseorang, dan di Media Prima pun tempoh hari kami telah kehilangan seorang rakan sekerja iaitu Faris, yang walaupun macam saya sendiri tidak begitu rapat dengan beliau, tetapi apabila melihat beliau memang sangat ceria. Betul. Semua orang sayang sangat kat Faris. Dan ini perkongsian berkaitan dengan Faris, jadi jom kita saksikan. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu, belum sanggup untuk jauh darimu yang masih selalu ada dalam hatiku. Kehilangan insan tersayang adalah detik yang penuh emosi buat sesiapa sahaja yang mengalaminya. Kenangan yang dicipta bersama tidak akan terulang kembali. Hanya gambar dan video sahaja yang dapat menjadi pengubat di kala rindu. Inilah yang dialami oleh Nurul Fariha On, 41 tahun, yang baru sahaja kehilangan rakan sekerja iaitu Allahyarham Muhammad Faris Hafifi Abdul Halim. Dia bila kalau orang tu dah tak ada, apatah lagi orang tu rapat dengan kita kan, kita baru macam kita rasa nasib baik aku buat video ni. Nasib baik aku ada video ni. Sebenarnya memang banyak tau video-video arwah dalam handphone saya, sampai hang tau dia punya. Tapi tak tahu kenapa memang saya tak terdetik langsung untuk buang. Setiap orang yang rapat dengan saya punya video mereka yang saya simpan sampai handphone saya pun hang. Sebab terlalu banyak dalam tu. Tapi saya tak tahu kenapa saya tak nak buang. Setiap kali kita buanglah video ni kan, tapi saya tak nak. Sebab saya tahu dia ada satu insting yang cakap, jangan buang. Kalau nanti, satu hari nanti kalau dia tak ada, kau nak cari mana lagi benda ni? Tidak menyangka sambutan hari jadinya tahun ini adalah yang terakhir dia bersama dengan arwah. Mengimbau kembali saat itu, Fariha memberitahu bahawa pada malam itu, arwah bersungguh-sungguh meminta mereka untuk menangkap gambar. Dia memang beria-ia, dia yang macam, jom ambil gambar. Kita macam nak relax-relax dulu kan. Cik, jom ambil gambar kat sana. Memang dia nak. Dia macam, kita ambil kat luar, kita ambil kat kursi ni, kita ambil ni. Dia memang dia nak. Dan kalau kita ambil gambar apa semua, ada satu gambar tu, dia duduk tepi, saya 4 orang. Dia paling tepi. Saya duduk depan, dia sebelah sini. Dia buat macam ni. Dia buat love tu kan. Dia pandang muka saya. Lepas tu saya pandang muka dia. Saya sambung lah. Dan itu adalah gambar yang terakhir, momen terakhir. Tak tahu kan, dia tak tahu kan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Bila dah jadi sini memang penting lah. Baru bila macam arwah Faris ni tak ada kan, saya malam tu saya tengok balik, saya check balik iCloud dan sebagainya, ada tak video dengan mak, video dengan abah, video yang setiap hari keluarga dengan kawan-kawan kita. Check balik, ada tak? Bila kita tengok ada, kenapa tak banyak? Baru kita realise, kenapa kita tak spend time masa dengan orang banyak?
Benda tu buat anda menyesal tau malam tu. Baru tersedar bahawa macam kita banyak macam mana sekalipun kita berada masa dengan dia, tapi kita tak ada momen yang kita rakamkan untuk abadikan pun tak guna. Sebab kadang-kadang ingatan kita ni, kita banyak benda yang kita nak fikir, dan tak semua benda yang kita boleh ingat balik. Tapi kadang-kadang boleh tahu, ni waktu bila Oh, ni waktu ni. Benda tu yang akan trigger balik ingatan kita. Kalau kita nak depend sama sini je, memang tak akan lama. So benda ni memang mengajar saya macam lepas ni setiap siapa yang rapat, keluarga apa semua memang kena ada video, kena ada gambar, dan benda tu sebenarnya yang akan menjadi pengubat rindu kita kan. Kenangan tidak dapat diputar kembali dan tidak dapat dibeli di mana-mana. Nilai sebuah kenangan hanyalah yang mengalami dan memahaminya akan faham betapa berharganya ia. Dengan mencipta memori seperti merakam gambar dan video dapat mengimbau kembali kenangan yang bermakna selain melepaskan rasa rindu kepada insan tersayang. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham Faris sentiasa dicucuri rahmat Allah dan ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman di syurganya. InsyaAllah. Amin. Amin. Dan itulah yang orang kata, mereka yang pergi memang tak akan kembali. Tetapi apa yang tinggal bersama dengan kita adalah kenangan, memori yang kita cipta bersama mereka. Dan nak tanya juga kepada Syiha. Syiha, bila kita cakap pasal kenangan, memori, memang tak lari daripada kenangan yang menyedihkan juga. Betul. Kita tengok kalau di social media ataupun kalau Yana kenal Syiha secara peribadi pun memang sangat-sangat rapat dengan ibu Syiha. Ke mana-mana sahaja ibu ada di sisi. Ini juga mungkin selepas kehilangan arwah ayah Syiha kan. Bagaimana sebenarnya Syiha menjadikan memori terakhir bersama dengan arwah ayah dan juga kenangan-kenangan yang dicipta bersama dengan ibu tu, orang kata sebagai pembakar semangat untuk Syiha dan juga untuk membuatkan Syiha sentiasa ingat yang tak kisahlah betapa berjayanya kita, insan-insan yang ada bersama dengan kita ni, kenangan bersama dengan mereka ni yang menguatkan kita sebenarnya. Okey, terima kasih. Okey, bagi Syiha sendiri kan, Syiha nak sangat semua penonton sekarang hargai, maknanya masa. Bila orang tanya Syiha, apa benda yang paling berharga? Masa. Sebab masa tu kita tak boleh nak patah balik dah. Dan saya sebenarnya, saya paling rapat sekali dengan arwah abah. Pergi mana-mana sampai arwah abah saya pergi kerja, saya ikut. Pergi mana-mana je saya ikut. Tapi waktu saya ke Kuala Lumpur, saya bawa mak saya sekali. So saya tak sempat nak bersama dengan arwah abah saya waktu nafas terakhir dia. Time tu saya rasa macam saya menyesal sangat. Saya tak banyak memori yang saya simpan. Maksudnya gambar. Tak banyak gambar. Sampai sekarang saya tanya akak saya, akak ada tak gambar dulu? Sebab dapatlah gambar waktu Syiha kecil. Sebab dulu kan kita pakai Kodak lagi kan. Tak macam sekarang. So daripada kenangan-kenangan tu, maknanya saya jadikan benda tu jadi satu pengajaran di mana sekarang ni ke mana saja saya boleh bersama dengan mak, saya akan bawa mak saya sekali. Saya akan record, saya akan ambil gambar banyak-banyak, memori, pergi birthday ke, pergi jalan-jalan ke, saya akan bawa. Sebab saya rasa mana kita ada sekarang ni hasil daripada macam mana sebenarnya, macam mana kita jaga ibu bapa kita, macam mana mak doa mak bapak kita pada kita kan. Jadi saya tengok di Instagram rakan-rakan saya kehilangan arwah abah, arwah ibu, saya faham sangat betapa sakitnya rasa tu. Tambahan rindu kan. Rindu tu teramat sangat. Kalau orang tengok saya memang seorang yang sangat happy go lucky, tapi kalau boleh tengok sekarang kat kaca TV, saya cuba nak penuhi apa juga keinginan mak saya. Cakap je mak nak apa. Selagi mampu, saya akan buat sedikit upaya saya sebab saya rasa tak akan terganti dah. Saya tak nak rasa ada sedikit penyesalan pun nanti waktu kat hujung nyawa. So, kalau tak tahu kadang-kadang bila malam-malam sebelum tidur kan, saya selalu cakap dengan mak, Syiha kalau boleh kan nak saya hidup semati dengan mak lah. Tak sanggup macam mana nak rasa benda tu. So Syiha nak korang semua appreciate moment ni. Jangan rasa menyesal kemudian hari lah. Betul, do your best. Sama your macam very Yana best. juga. Arwah ayah Yana pun meninggal waktu Yana kecil. Jadi macam Yana gambar dengan arwah ayah tu ada waktu Yana masih lagi kecil dan arwah ayah pun masih lagi muda waktu tu. Jadi tak ada
yang sampai dia lihat kita membesar, adik-beradik apa semua. Tetapi walaupun gambar waktu kecil tu, itulah yang saya bawa dalam dompet. Itulah yang saya bawa ke mana-mana. Kalau rindu, boleh tengok. Dan saya setuju dengan apa yang Syiha katakan tadi. Benda ataupun apa yang paling berharga adalah masa. Kalau masa tu dah beralih, kita tak boleh kita pergi ke masa yang dah beralih tu kan. Jadi kita nak tanya kepada mama yang cukup berpengalaman. Tadi Syiha pun kata kalau sebagai seorang ibu ataupun ayah, diorang tak ada apa nak tanya. Kadang-kadang diorang nak spend time dengan anak pun dia macam tak apalah, tak nak kacau lah sebab dia sibuk kan. Tapi sebagai seorang ibu, seorang yang berpengalaman, apa yang terlintas di fikiran mama kan bila cakap mengenai kenangan di waktu-waktu sebegini? Apa yang sebenarnya seorang ibu mahukan? Kalau masa ni memanglah kalau dari dulu pun sampai sekarang mak saya memang rapat dengan anak-anak. Anak saya tak banyaknya pun 4 orang saja. Ramailah tu mama. 4 orang aja. Jadi kalau boleh tu kita ni sentiasa nak ada berkumpul. Tapi kita kena fahamlah macam anak saya Rusdi mana nak ada masa kan. Kadang dia syuting, kadang dia pergi mengarah bagai. Dan yang ada dengan saya sekarang adik dia seorang. Ada adik perempuan dia. Adik perempuan tu pun ada family dia sendiri kan. Jadi kita ni kena fahamlah. Kena faham. Tak boleh nak mana kita ni apa yang kita nak anak-anak mesti nak ikut kita. Kena faham time dia. Time kita ni maknanya kalau ada masa kita buang masa dengan anak-anak kita lah. Itu. Tapi yang penting kita cari masa untuk cipta kenangan ini. Sesibuk mana kita pun kita cari masa tu sebab tak semua orang boleh meluangkan masa yang banyak bersama dengan ibu ataupun ayah. Betul. Macam mama ni mungkin sekarang ni lah yang ada banyak masa lah. Pasal dah kurang aktiviti kita dah kurang. Kalau macam dulu saya memang sentiasa berjauhan dengan anak. Kadang kalau tak ada syuting, show kita dulu banyak show. Sekarang ni dah remaja macam mereka kan. Jadi kurang sikit show. Macam kenangan tadi kan. Macam dulu Mama selalu pergi buat pentas, nyanyi, bagai show. Rajinlah ambil gambar. Jadi gambar macam dulu kita kena cuci, simpan. Jadi kat rumah tu ada jugalah. Maknanya album-album lama tu bolehlah tengok-tengok. Kan? Jadi sekarang ni semua dah advance lah. Tak payahlah nak cuci-cuci dulu. Bak kata macam sehat. Dulu kita pakai Kodak ya. Tapi kan Mama, tadi Mama cakap waktu tu dulu selalu menyanyi kan. Mungkin di sini penonton semua rindu nak dengar suara Mama. Satu lagu chorus Mama, lagu favourite Mama. Apa pun boleh kita cipta kenangan sejarah hari ni di Wanita Hari ni Mama. Boleh Mama? Tak boleh pasalnya. Kita bayar dulu. Kita pergi show kena dapat bayar kan. Ataupun Mama ready dulu lagu tu kita tanya soalan kita. Boleh Mama kembali bersama. Kalau kita beri Mama masa sedikit. Kalau kita dengar apa yang Mama katakan, Syiha katakan dan juga Yana tadi katakan kan. Betul kita nak cipta kenangan, kita nak ambil gambar, kita nak ambil video, pelbagai cara hari ini untuk kita melihat apabila kita dah tidak boleh mencipta momen yang sudah tercipta itu. Tapi yang penting sebelum kita nak ambil gambar atau apa-apa, kita harus cipta momen itu. Bagaimana untuk kita cipta momen itu, Doktor? Baik, bila kita cuba cipta momen kenangan, maka kita kena wujudkan suasana kenangan itu yang baik-baik supaya bila orang kenang kita kenang perkara yang baik-baik. Kita tak nak orang kenang kita dengan sesuatu yang buruk, kesilapan kita, kekelemahan kita. Jadi biarlah sesuatu itu suasana yang baik, suasana yang indah, bahagia dan sebagainya. Dan sekarang bila kita sebut pasal cipta kenangan, masa sepanjang Mama bercerita tadi, saya teringat yang mana dia ada 4 orang anak, saya ada 10 orang anak. Jadi anak saya baru 5 minggu yang paling kecil. Umur saya yang ke-11. Yang ke-10. Dan saya ni pun tahun ni dah masuk 58. Nampak macam 57. Kan? Dah masuk 58 dah ni tahun ni kan. Jadi macam nampak 21 kan. Mama dah makan, nanti kita makan. Okey. Jadi saya teringat
katakan anak saya yang Tengku Anas Arazi umur 5 minggu, 20 tahun akan datang saya belum tentu ada lagi. Jadi apa yang boleh kita lakukan juga ialah kita tahu dia akan mahukan kenangan bersama ayah. Betul. So kepada ibu bapa di luar sana, ambil sekarang ni teknologi mudah kan? Ya, betul. Ambil video, kita cakap okey kepada anak-anak, ini pesan ayah kalau satu hari nanti ayah dah tak ada di muka bumi Allah ni, apa yang ayah nak daripada semua. Ini juga satu cara kita memberikan nasihat dengan mencipta satu kenangan menggunakan teknologi yang ada pada hari ini, upload dekat mana-mana media sosial, kekal sampai bila-bila. Dan ini adalah satu benda yang kita boleh untuk cipta kenangan itu tadi. Ya, sebab kadang-kadang kita cipta kenangan berkaitan dengan aktiviti ataupun makan-makan, raya, tetapi kita lupa untuk cipta kenangan yang mana kita secara spesifik memberikan nasihat kepada ahli keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, sekiranya satu hari kita tidak ada lagi, itulah pedoman hidup untuk mereka. Wow, saya rasa ni tips yang sangat-sangat berguna dalam kita mencipta kenangan itu. Bila kita muat naik di mana-mana platform, ada pesanan yang dititipkan bersama dengan gambar ataupun foto. Betul. Betul. Dan saya juga rasakan bila kita nak cipta kenangan bersama orang lain, kita juga harus cipta kenangan bersama diri kita juga. Sebab kadang-kadang kita lihat orang duduk seorang-seorang senyum. Kenapa awak senyum? Tak ada, terfikir sesuatu yang saya buat masa saya kecil dulu. Selalu saya nampak kenangan untuk diri sendiri. Kenangan untuk diri sendiri ini penting juga. Contoh kita dapat anugerah, kita dapat kejayaan. Kita ambil banyak-banyak kenangan itu sebab dalam hidup kita tak semestinya kita sentiasa di atas. Ada waktunya kita di bawah. Bila kita berada di bawah, kita semak kembali kenangan-kenangan yang kita rasakan sebenarnya aku ini sangat berharga. Aku ini ada pencapaian, ada sesuatu yang pernah aku cipta sebelum ini. Dan kenapa aku mesti rasa rendah diri? Kenapa aku mesti rasa gagal? Kenapa aku mesti rasa kecewa? Aku seorang yang ada sesuatu yang boleh aku bina. Jadi kenangan diri sendiri juga penting sebagai satu motivasi kepada diri. Betul. Wow. Rumusan yang terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini, Dr. Tengku. Tapi sikit daripada Syiha dan juga Mama. Lagu daripada Mama. Betul. Jangan lupa. Kita pergi ke Syiha dulu. Dari Syiha Zikir sendiri untuk penonton semua. Mungkin Syiha boleh kongsikan betapa pentingnya untuk kita mula mencipta kenangan dan simpan untuk kita tatap. Seringkasnya Syiha. Betul. Saya rasa kalau kita sebut pasal cipta kenangan ni bukan saja daripada segi gambar, video dan sebagainya. So benda yang Syiha terapkan juga adalah Syiha selalu buat voice note. Tahu, bila macam WhatsApp, kadang-kadang bila WhatsApp ke apa ke, tanya mak buat apa tu. Tapi Syiha akan paksa, mak cuba tekan yang gambar tu kat tepi tu. Mak tekan, nak juga simpan suara ni. Macam nak juga ada benda tu. So sebenarnya ada banyak source tau, antaranya gambar, video sebagainya. So percayalah cakap Syiha, macam Syiha dah pernah kehilangan arwah abah kan. Saya rasa benda tu, kenangan tu sangat-sangat mahal, berharga sangat. Jadi mungkin ada juga adik-beradik kita yang tak nak bergambar. Ada je yang tak suka bergambar. Tapi sebenarnya benda itulah yang membawa kenangan yang saya rasa sangat berharga untuk kita nanti. So simpanlah kenangan tu baik-baik, simpanlah memori yang indah-indah untuk diri kita. Voice note. Lepas ni Yana pun nak buat dengan Umi Yana. Betul lah, sangat-sangat berguna lah tips Syiha tu. Video, gambar semua ada juga kita dengar balik. Umi awak dah okey dah sekarang daripada menari. Layan TikTok ke apa video-video awak. Okey, Mama silakan nyanyikan satu lagu. Lagu apa boleh Mama? Sikit je. Sikit Mama. 2 baris pun cukup. Ya Allah. Okey. Kita masih lagi dalam suasana hari raya. Mari kita nyanyi lagu raya. Okey, mari. Okey. Go Mama. Okey. Selamat Aidilfitri. Wow. Kepada saudara serta saudari. Apa lagi? Tahu. Yes. Hanya sekali merayakan hari yang mulia ini. Kenangan dalam bersama dengan Mama. Saya takkan lupakan siaran pada hari ini. Terima kasih Mama, terima kasih Syiha. Sama-sama. Dan juga terima kasih Doktor atas perkongsian hari ini. Kita cipta memori yang penting, saya selalu ingatkan diri saya yang bila nak cipta tu kita harus be present, be in the moment. Jangan semata-mata nak cipta kita, okeylah saya pergilah duduk situ ambil gambar, tak. Kita bawa diri kita kan. Itu yang penting. Saya sangat-sangat suka perbincangan pada hari ini. Diharapkan anda yang sedang menonton sekarang ni pun terkesan dengan
perbincangan apa sahaja yang kita kongsikan dan selepas ini mula mencipta kenangan, mula mencipta memori bersama orang di sekeliling kita, terutamanya orang yang kita sayang. Terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu kita. Terima kasih.